Dalam video kali ini, saya nak kongsikan kepada anda plan dan strategi macam mana kita nak pulun sales e-commerce kau-kau masa puasa akan datang ni. Okay, ini berdasarkan case study projek puasa saya yang saya run pada tahun 2020 dengan 2021. Strategi apa yang saya buat pada tahun 2020 dengan 2021 sama sahaja, dan apa saya akan buat untuk puasa akan datang ni tahun ni, yang beberapa hari lagi akan datang ni, sama je. Sama macam apa saya buat pada tahun 2020, sama macam apa yang saya buat pada tahun 2021, sama. Jadi saya nak kongsikan kepada anda strategi game plan ini dan saya nak anda replicate. Ini berdasarkan case study sebenar. Okay, jom kita tengok. Okay, so kita tengok pada slide yang saya nak kongsikan ni, case study projek puasa. Macam mana saya buat plan dan strategi untuk pulun sales e-commerce kau-kau masa puasa. Okay, buat anda yang belum kenal saya Daniel Arif. Saya buat bisnes e-commerce secara sepenuh masa. Saya buat bisnes online sejak daripada 2013 lagi secara rasmiah, dan saya dah berhenti buat sales manual guna WhatsApp sejak 2019. Sejak 2019 memang saya fully run guna e-commerce, dah tak buat dah jualan manual guna WhatsApp. Okay, ini projek raya saya tahun 2020. Ni baru masa tu baru resign daripada kerja, memang baru nak buat bisnes full time lah. Sebelum tu saya buat part time je. Ini projek puasa, kira projek geli-geli lah masa tu. Jualan 22,000 dan untung lebih kurang dalam 10,000. Okay, ni projek puasa tahun lepas 2021. Lebih kurang lah angka jualan seperti yang dipaparkan ni. Ni sebenarnya saya run projek puasa, tapi sebenarnya proses tu saya dah buat sebelum puasa lagi. Nanti saya tunjukkan. Saya nak tunjukkan strategi apa yang saya buat untuk projek puasa ni. Okay, secara keseluruhan ni gambaran keseluruhan. Kalau saya cerita panjang-panjang mungkin orang rasa macam mengantuk. Kalau saya tulis panjang-panjang pun orang minta lukis. Okay, jadi saya lukis. Saya tunjukkan terus secara visual gambaran keseluruhan strategi yang saya guna untuk projek puasa. Dan sebenarnya strategi ni strategi yang boleh guna untuk long term. Tak semesti untuk projek puasa. Dah habis puasa, tahun depan, tahun bila-bila, saya dapati ini adalah game plan yang agak best boleh guna untuk buat bisnes yang long term. Dan mungkin dari masa ke semasa saya akan perfectkan lagi lah game plan ni. Saya akan terus berkongsi dalam Facebook saya. Kalau nak tahu update-update dan perkongsian terkini tentang ilmu berkaitan e-commerce dan bisnes online, boleh ikuti saya di Facebook. Dan juga klik butang subscribe YouTube channel saya untuk dapat perkongsian yang terkini daripada YouTube saya. Okay, kempen dia saya akan pecahkan kepada tiga jenis kempen lah utama untuk game plan ni. Pertama, kempen new customer acquisition, di mana kempen new customer acquisition ni ada orang panggil top of the funnel lah. Okay, ni kempen top of the funnel untuk dapat customer baru. Customer baru ni maksudnya pelanggan baru. Dia tak pernah beli produk dari kita, dia baru pertama kali. Jadi kita nak buat satu kempen untuk dapatkan perhatian daripada audiens kita yang belum kenal kita, supaya dia kenal apa kita jual, produk kita, servis kita, dan kemudian daripada kenal dia jadi suka, dan kemudian daripada suka dia terus beli, jadi pelanggan kita. Kira nak dapatkan pelanggan yang pertama kali. Okay, bahagian kedua adalah kempen retargeting. Tengok ni yang saya tunjuk ni, nombor 2 ni, retargeting ads. Tujuan matlamat kempen retargeting ni, kita nak bina branding, nak remind dia, nak diingat jenama kita, nak dia ingat yang dia belum beli lagi produk kita. Dia macam reminder, follow up. Kalau kita buat bisnes online guna WhatsApp, macam saya dulu-dulu pun guna WhatsApp juga, kita akan buat ads, tarik orang untuk masuk WhatsApp. Bukan semua orang yang dah WhatsApp kita tu akan beli. Ada yang kita kena follow up, mungkin dia nak tunggu gaji, tunggu tanya suami dia semua kan. Bila kita buat bisnes e-commerce, kita dah tak buat follow up secara manual. Kita masih follow up tapi bukan manual macam WhatsApp dulu-dulu. Kita akan guna iklan retargeting untuk follow orang tu mana. Dia masuk YouTube nampak kita, dia masuk Facebook nampak kita, dia baca siap kali pun nampak iklan kita, dia macam reminder supaya dia beli produk kita, macam follow up. Okay, dan kempen yang ketiga adalah kempen bahagian after sale, iaitu customer relationship, untuk kita dapatkan repeat order. Dan sebenarnya profit, untung paling besar datang daripada kempen repeat order sebenarnya. Sebab pelanggan yang dah pernah beli daripada kita, dia dah ada trust dengan kita, dia ada kepercayaan. Jadi untuk dia beli lagi kali kedua, ketiga, dia akan lebih mudah berbanding kita nak dapatkan jualan daripada pelanggan yang belum kenal kita, yang baru pertama kali nak cuba. Cuma dengan syarat produk yang kita tawarkan tu kena bagus lah. Kalau kita buat campaign after sales dengan cantik pun, strategi cuma cantik, tapi produk kita tak bagus, orang tak repeat juga. Jadi dia kena ada produk yang bagus dan juga kena ada campaign yang bagus. Dia saling melengkapi. Okay, untuk pulun sales masa kau masa puasa nanti, sebenarnya kempen kita nak buat masa puasa bukan hari ni puasa baru hari ni nak run ads tau. Sebenarnya promo nak puasa ni kita dah kena buat sebelum 1 bulan sebelum puasa lagi. Kalau perasan Jekyll bulan Januari hari tu dia dah buat dah. Dia dah gantung banner, dah gantung banting, dah keluar iklan
untuk koleksi Raya 2022. Raya bila? Raya lebih kurang dalam Mei. Puasa pun April. Tapi Januari mereka dah start campaign. Okay, untuk bisnes-bisnes yang kategori IKS macam kita, perniagaan kecil sederhana lah, PKS kan, yang small medium, kita tak perlu ikut macam Jekyll pun. Januari kita 1 bulan sebelum puasa kita start pun dah okey. Kira macam April nak puasa, bulan Mac ni dah kena start sebenarnya. Apa yang kita kena buat adalah kita kena buat satu promo pra-Ramadan. Dan promo pra-Ramadan ni, contoh kita jual produk fashion, kita boleh buat clearance, promo clearance, discount untuk koleksi raya yang raya tahun 2021. Ingat tak yang raya tahun lepas, raya tak jadi tu kita ada collection, kita buat clearance. Okay, contoh kita jual produk skincare, kita boleh offer discount pra-Ramadan ataupun bundle untuk pra-Ramadan. Macam beli skincare set ni dapat free gift ni dan harga special sempena pra-Ramadan. Okay, buat satu promo. Dan biasa promo pra-Ramadan ni kita akan blast kepada database pelanggan ataupun prospek sedia ada. Maksudnya prospek atau pelanggan lah, pelanggan yang dah pernah beli produk kita, kita ada database dia, betul. Dalam website e-commerce kita, dalam sistem e-commerce kita ada database. Email mereka, nombor phone mereka, kita boleh blast SMS, kita boleh blast email, kita boleh blast WhatsApp, bagi tahu mereka tentang promo Ramadan, pra-Ramadan yang kita tengah buat ataupun yang bakal kita buat untuk seeding. Okay, ingat tak campaign saya tunjuk tadi, game plan ni ada 3 bahagian. Tofu ni middle of the funnel, Mofu, last kali Bofu, bottom of the funnel. Profit paling besar datang daripada mana? Ya, daripada campaign repeat order. Jadi ini tujuan dia. Pra-Ramadan kita nak blast pada customer yang dah pernah beli, prospek yang dah pernah contact kita ataupun prospek yang pernah add to cart produk kita dalam e-commerce, pernah hampir check out, hampir bayar tapi tak bayar. Okay, orang-orang yang dah engage dengan bisnes kita, kita nak retarget mereka, kita nak buat campaign, blast email, blast SMS, dapatkan promo pra-Ramadan. Okay, ini efek dah lah kalau kita buat promo pra-Ramadan. Biasa saya buat promo pra-Ramadan ni satu hari je. Tempoh paling lama pun lah 24 jam. Kira kalau on 9 pagi, pukul 12 malam habis macam tu. Tu pun bukanlah 24 jam, hampir lah kan. Kadang-kadang saya buat 4 jam je, malam sampai tengoklah sampai 12 malam macam tu kan. Okay, saya buat 2 kali. Satu saya buat khas untuk customer. Promo untuk customer ni diskaun lagi besar lah saya bagi. Kira sebab dia dah pernah beli daripada kita, kita dapat repeat order. Satu lagi promo saya blast kepada orang yang dah pernah add to cart, dah pernah check out tapi dia belum beli produk saya. Okay, jadi kita akan ni lah bagi dia promotion lain. Pelanggan dengan yang prospek tak samalah promo dia. Okay, mungkin anda ada soalan, macam mana kalau belum ada database? Kalau belum ada database, kena bina database lah. Kalau tak ada database, kena run ads. Kena run campaign Tofu. Result saya tunjuk sebelum ni, dekat slide sebelum ni. Okay, ni projek puasa tahun 2020. Masa ni saya belum ada database dalam niche home decor. Ini produk untuk dekor rumah. Saya jual produk untuk dekor rumah. Fresh, tak ada database. Projek puasa ni fresh, memang run ads. Harapkan FB ads semata-mata, tak ada database. Tapi bila kita ada database, kita boleh buat lagi padulah. Sebab kita ada database, kita boleh blast produk baru ke, promo pra-Ramadan ke, nak launching ke, apa-apa sajalah. Okay. Dan sebelum puasa, sebulan sebelum puasa, okay, macam saya cakap, ini kita buat campaign pra-Ramadan. Dalam masa yang sama, kita kena buat ads untuk customer acquisition punya funnel. Okay, yang nombor 1 ni, fasa nombor 1 ni, new customer acquisition ni, saya run Facebook ads dengan Google ads. TikTok ads masa tu belum cuba lagi. Google ads dengan Facebook ads. Cuma dalam case tadi ni, saya nak fokus pada Facebook ads lah. Sebab Google ads dia dah lain sikit. Okay, untuk kita sebulan sebelum puasa, kita kena mula split test. Bukan hari ni puasa pertama baru nak run promo, baru nak split test. Bukan. Split test kena run sebulan sebelum puasa. Apa kita akan buat pada split test? Kita nak test ad set. Setiap ad set ni kita target interest berbeza-beza. Satu ad set, satu interest. Contoh, ad set 1 target perempuan 25-35, interest IKEA. Kenapa perempuan? Sebab perempuan, produk saya target perempuan. Kalau produk tuan atau cik puan semua target lelaki, target lelaki. Kalau lelaki perempuan boleh, target kedua-dua gender, tak ada masalah. Kalau dah tahu, tak payah split test gender. Split test saja interest. Macam saya, memang saya tahu gender, jadi saya split test interest je. Headset 1 target orang yang like IKEA. Headset kedua orang yang interest dalam home decor. Ketiga, keempat dan seterusnya ya. Dan dalam setiap headset tu akan ada 2 ads kreatif yang berbeza dengan 2 angle yang berbeza. Sebab saya nak tahu angle iklan mana yang akan perform dengan cantik. Okay, ini strategi split test guna paid ads. Bila saya kata paid ads, dia maksudnya iklan berbayar lah.
Dan dalam kes ni, ini struktur untuk paid ads kalau nak run Facebook ads. Kalau nak run TikTok ads pun boleh guna struktur ni. Cuma kalau Google Ads, search dia lain sikit. Okay. Tujuan kita buat ni, kenapa kita buat split test? Sebab kita nak tahu audience mana dan kreatif mana yang boleh bagi, yang boleh buatkan iklan kita untung, perform kau-kau. Okay. Audience ni, audience lah macam saya tunjuk tadi. Interest apa semua. Kreatif yang saya maksudkan ni gambar atau video atau copywriting. Saya akan buat sekurang-kurangnya 2 angle. Okay, saya tunjuk contoh. Okay. Nampak tak dalam ni screenshot saya tunjuk dalam slide ni. Bila kita buat split test, kita akan tahu. Okay, macam ni saya ada letak 1, 2, 3, 4, 5. 5 ad set berbeza. Setiap satu ni sebenarnya interest yang berbeza. University Top ni saya target orang yang interest dia macam UKM, UM, UITM. Kenapa saya target UITM, UM? Sebab produk ni produk yang agak premium lah. Jadi saya punya assumption orang yang nak akan beli produk ni orang yang dah pernah masuk U. Sekurang-kurangnya dia diploma. Tu assumption saya. Sebab tu kita kena buat split test. Tak semesti apa kita assume tu betul. Okay, saya target interest kedua ialah Ramadan Content Engager. Okay, ni adalah interest khas yang Facebook keluarkan. Setiap kali nak puasa mesti ada interest ni. Iaitu Facebook akan target iklan orang-orang yang suka engage dengan konten-konten berkaitan Ramadan. Habis Ramadan, interest ni hilang. Okay, satu lagi interest saya target adalah orang yang suka barang harga mahal dengan harga pertengahan. Sebab nak tengok. Sebab macam saya cakap, saya nak cari audiens yang berduit. Okay, University Top ni sama je macam ni. Cuma ni mungkin tak silap saya masa tu ads dia tak perform ke apa. Saya tutup dan saya buat edit sikit lah. Okay, University Graduate ni adalah interest yang saya target orang yang ada PhD, ada master, ada degree. Diploma saya tak target. Ni University Graduate. Okay, nampak tak? Dalam 5 ni yang saya test, yang perform adalah satu saja. Satu je interest yang perform. Kadang-kadang kalau kita bernasib baik, kita test 5 perform. Tapi tak semestinya semua dalam senario sebenar, tak semestinya bila kita split test semua menjadi. Sebab tu kita buat split test. Kita nak tahu ad set mana, interest mana yang perform, gambar macam mana yang perform, video macam mana yang okey, copywriting macam mana yang okey. Okay, dari segi kreatif lah, saya split kepada 2 angle. Satu angle produk. Okay, ni salah satu produk yang saya run lah tahun lepas. Ni bukan produk saya jadi agent je. Okay, kita buat 2 kreatif, 2 angle. Bukan 2 kreatif 2 angle. Angle pertama, saya nak cerita yang bahawasanya produk ni boleh custom, letak nama kat poket. Kira special lah, unik. Kat poket baju tu ada nama, boleh letak nama kita. Angle kedua, saya nak highlight kan produk ni ada banyak pilihan warna. Sebab saya tak tahu orang nak cari baju Melayu special dan nama ke, atau orang lebih minat pada kepelbagaian warna. Jadi saya split test 2 angle berbeza. Satu ni nama guna gambar, satu guna video. Ni kita ada juga orang panggil multivariant split test. Saya lebih kepada split test angle lah. Saya tak split test copywriting sangat. Maksudnya saya tak ada orang dia fokus split test copywriting je, gambar sama tapi copywriting berbeza-beza. Tak. Saya suka multivariant split test dan saya split test lebih pada angle, bukan pada spesifik bahan dalam iklan. Okay, bila kita buat, bahan yang menang ni adalah yang ni. Tengok engagement pun tahu. Yang ni sebenarnya bukan tak ada, saya potong. Sebenarnya memang tak ada orang like, tak ada komen, tak ada orang share sangat. Spend pun sikit. Yang ni engage. Ni baru split test tau. Engagement, okay. Dari segi engagement kita tahu yang ni lebih orang engaging dan memang sebenarnya dari segi sales memang iklan ni perform lah. Okay, bila kita dah buat split test macam saya cakap, 1 bulan sebelum puasa kita kena buat split test. Bila kita dah ada winning ads, winning audience, masa puasa adalah masa untuk kita scale up. Okay, sekali lagi saya tekankan, puasa bukan nak split test. Puasa dah habis split test. Masa puasa kita nak scale up jualan kau-kau. Okay, pada minggu pertama, kita akan naikkan bajet setiap 3 hari 30%. Contoh, sekarang kita spend RM100 per day untuk satu ad set ni. Katakanlah ni ad set University Top ni saya dah tahu perform. Okay, saya spend 100. Masuk minggu pertama, saya akan naikkan 30%. Daripada 100 jadi 130 lah. Selama 3 hari. Tengok, ads cantik. Okay, kalau ads cantik, naik lagi 30%. Tunggu lagi 3 hari. Okay, masih cantik. Up lagi 30% lah. Okay, jadi 100, 130. Tunggu 3 hari. Perform. Naik lagi 160, 170 macam tu. Okay, naik perform. Naik lagi 190 macam tu. Okay, minggu kedua, kita akan start scale up secara agresif kau-kau. Di mana saya akan gunakan satu teknik ni yang saya namakan sebagai teknik rocket scaling. Ni nama je. Nanti saya tunjuk apa yang saya buat pada rocket scaling. Dan ketiga, kalau ada hari-hari tertentu ads kurang perform, kita akan scale down budget. Scale down ni maksudnya kita turunkan budget.
Bukan setiap hari kita akan spend bajet sama. Bila kita scale, sebenarnya semestinya akan ada hari perform, ada hari tak perform. Itu common, itu normal. Bila tak perform, kita turunkan bajet. Esoknya kita naikkan balik. Okay, ataupun bila kita tengok, okay, tak perform, esok kita scale up balik, okay, tak perform, scale down balik. Lusa, naikkan jalan-jalan, okay, tak perform, okay, scale down. Bila ads dah mula tak untung, okay, kita scale down perlahan-lahan, ataupun kita boleh off terus dan kita berharap bergantung pada iklan retargeting. Macam saya cakap sebelum ni, campaign keseluruhan kita kena run tofu, kita kena ada run juga retargeting, middle of the funnel. Kat sini pun profit agak tebal sebenarnya retargeting. Okay, dari segi teknik rocket scaling, macam saya cakap, pada minggu kedua bulan puasa, kita dah kena start buat rocket scaling. Nak scale secara agresif. Apa saya buat pada rocket scaling? Rocket scaling, saya akan edit budget. Dari segi budget, saya akan up 2 ke 5 kali ganda. Dah tak ikut dah 30% punya rule. Contoh sekarang saya dah up 30%, last kali 200. Okay, masuk minggu kedua, saya akan up 2 ke 5 kali ganda. Sekurang-kurangnya 2 kali ganda. Contoh, dah spending RM200 per day. Saya akan up jadi 400 lah, darab 2. Nak agresif boleh, darab 5. 200 jadi 1000. Dan bila kita dah up budget secara agresif, kita kena gunakan cost control. Dekat edit tu, cari cost control. Kita akan letak cost cap sebagai bid strategy. Nampak tak? Kat sini ada bid strategy, cost cap. Saya akan guna cost cap. Tujuan kita letak cost control ni supaya kita bagi tahu ke Facebook, okay Facebook, aku nak spend kau ni. Tapi tolong kawal cost supaya tak melambung tinggi. Barulah cost per purchase kita tak naik secara melambung tinggi, tak naik mendadak. Tapi adakah cost per purchase akan kekal? Tak. Bila kita scale memang cost per purchase akan naik. Sama ada dia naik sikit atau melambung tinggi. Itu je beza dia. Kita tak nak dia melambung tinggi. Sebab tu kita gunakan cost control. Dan bid strategi paling terbaik saya cuba setakat ni adalah cost cap. Dulu-dulu saya guna bid cap. Tahun 2020 macam tu guna bid cap. Tapi tahun lepas saya test cost cap. Cost cap lagi cost lagi best. Kira kita dapat optimize cost ad tu dengan lebih ni. Profit kita pun lebih menarik. Jadi sampai sekarang saya masih gunakan cost cap. Okay, itu dari segi scale up. Kenapa 3 hari? Okay, mungkin ada yang tanya. Tadi cakap masa scale up kita kena test budget, naikkan budget 30% setiap 3 hari. Pada minggu pertama. Kenapa 3 hari? Okay, sebab kita nak sahkan bahawasanya okay, ads ni perform. Contoh hari ni kita naikkan budget. Tiba-tiba ads perform. Perform. Esok kita tunggu lagi. Betul tak perform? Okay, betul. Hari ketiga test lagi. Biar dia run lagi. Okay, confirm. 3 hari tu untuk sahkan confirm bahawasanya betul-betul ads kita perform, tak ada masalah. Okay, baru kita scale. Untuk kita sah, validatekan yang ads kita ni boleh scale dengan budget yang kita nak tu. Kenapa minggu kedua baru buat rocket scaling? Kenapa tak minggu pertama je terus rocket scaling? Okay, ini jualan masa puasa. Ni saya zoom pada puasa je. Tahun lepas puasa start 13 April sampai lebih kurang 16 Mei. Ni dah lajak sikit lah. 16 Mei dah raya kan. Okay, puasa pertama yang saya tunjuk ni. Okay, ini saya spend. Okay, nampak tak? Dia start naik sikit-sikit. Ada hari macam saya cakap, hari tak perform, saya akan scale down. Okay, minggu kedua kan kita akan scale. Guna rocket scaling. Sebab minggu pertama orang biasanya masih mood baru Ramadan. Bila orang baru Ramadan, biasa orang tak ada, dia bukan semua orang start shopping ah. Ada orang dah start shopping tapi bukan semua. Okey, mood orang betul-betul nak berbelanja untuk raya. Kira dia belanja Ramadan ni nak raya lah. Nak beli baju raya, nak beli kosmetik, nak beli skincare, nak bagi cantik, nak beli produk untuk hias rumah. Okey, dia akan start pada minggu kedua. Minggu ketiga paling peak kau. Minggu keempat, okey, dia dah stop. Sebab apa? Sebab post laju, career dah start cut off. Jadi minggu keempat dah kena slow down. Okay, sebab tu minggu pertama kita tak scale kau lagi. Sebab orang belum ready. Tapi saya tak kata mesti macam ni. Mungkin produk anda minggu pertama pun dah meletup-letup. Scale lah kau. Bagi saya kebanyakan produk yang saya dah test panjang pengalaman saya, memang minggu pertama dia biasa-biasa. Minggu kedua baru dia nak start naik. Okay, dan hari macam saya cakap, kenapa ada hari sale melambung ni? Ni hari yang memang scale kau lah. Macam saya cakap, ada hari tak perform, kita scale down budget. So, sales turun lah balik. Ni, macam saya cakap, bukan setiap hari, walaupun kita dah scale, setiap hari sale kita naik. Tak. Ada hari down, kita kena turunkan juga budget ad supaya kita tak rugi sangat. Keyword dia akan ada hari kita rugi, tapi tak rugi sangat. Sebab tu kita scale down. Tapi, asalkan kita boleh profit, contoh kita run 30 hari, kita boleh profit majority daripada kebanyakan hari, tak apa. Akan ada hari rugi sikit-sikit, tak apa. Sebab tu, orang cakap, bisnes ni rugi tu pasti. Itulah dia cerita dia. Okay, ada
minggu last puasa saya dah start off ads sebab ads dah memang tak profitable. Ads yang saya maksudkan ni ads level tofu ni lah. Ads tofu, new customer acquisition. Funnel, top of the funnel dah start tak untung. Jadi saya off. Saya biarkan yang berjalan iklan retargeting je. Ni semua sales dari retargeting. Bukan top of the funnel lah. Sebab as dah start perform, saya hanya run retargeting. Nampak tak raya pertama? Sales berturun lah sebab raya kan. Itu pun ada orang beli. Okay, sebab apa? Sebab tahun lepas ingat tak? Kita boleh puasa, dah tengah-tengah puasa baru tahu raya tak jadi. Bukan raya tak jadi, raya jadi je. Tapi kena lockdown. Tak boleh nak rentas daerah semua. Jadi, sebab tu masa saya scale kau-kau tiba-tiba, masa ni sebenarnya belum minggu keempat puasa lagi pun. Dah minggu kedua setengah macam tu, sales start down. Sebab masa tu kerajaan umumkan PKP, jadi orang pun dah mood dah tak, macam malas lah nak beli benda-benda berkaitan raya, jadi off. Saya pun, ads pun dah start tak perform, jadi saya off biar retargeting lah. Walaupun itu, begitu, ada juga orang yang beli. Sebab tu retargeting saya on. Nampak raya pertama, raya kedua start pick up balik, raya ketiga pun ada orang beli. Ni semua iklan retargeting je, saya on. Kalau ads tofu tak perform, tak apa, off je. Biasanya start minggu keempat lah. Harapnya tahun ni raya jadi, tak ada masalah. Raya keempat kita boleh off ads, run je retargeting. Okay, soalan. Kalau anda ada soalan, sila ajukan dalam grup saya ni, grup Facebook, Community E-Commerce Malaya. Dalam ni ada 5,000 lebih ahli. Anda boleh tanya dalam grup ni. Kalau saya lambat jawab, akan ada orang lain sama-sama komen, sama-sama bantu anda. Jangan risau, tak ada orang kecam. Kalau kecam, saya ban terus orang tu, kick dari grup. Okay, macam mana nak join grup Community E-Commerce Malaya? Ada link dekat description bawah kat YouTube saya. Link dalam description. Klik untuk join, free. Grup ni free untuk semua orang boleh join. Apa-apa soalan sila tanya dalam grup Facebook. Okay, siapa yang nak belajar lebih lanjut lagi tentang ilmu berkaitan e-commerce, nak run Facebook ads, strategi, game plan, technical ads untuk buat sales guna website e-commerce, anda boleh dapatkan panduan saya, panduan Wira E-Com. Dalam Wira E-Com ni anda akan belajar langkah demi langkah A to Z, formula jana jualan dan gandakan untung secara auto dari kedai e-commerce anda, dari website e-commerce anda. Macam mana nak dapatkan panduan ni? Okay, anda boleh ketahui lebih lanjut dekat website saya. Yang saya letak link ni bit.ly/wira-ecom-2022. Link juga saya sertakan dekat description video di bawah. Kita jumpa dalam video akan datang. Saya tak tahu topik apa, tapi saya akan sentiasa beri perkongsian terbaru di dalam YouTube. Sila subscribe channel YouTube saya. Sila ikuti saya di Facebook. Itu saja untuk kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.